Hollywood telah menyembunyikan pedofil di depan mata kita, dan kita semua seolah-olah hanya membiarkannya begitu sahaja. Dan sekarang, apabila saga Phil Epstein masih berterusan dan orang ramai sangat memberi tumpuan kepada ahli politik, saya benar-benar rasa kita patut bercakap tentang semua personaliti pelik yang seolah-olah telah hilang begitu sahaja daripada perbualan. Keluar dari Hollywood, selebriti-selebriti itu dan semak semula beberapa rakaman lama yang seolah-olah menunjukkan ke arah itu. Bermula dengan satu-satunya Ellen DeGeneres yang selama-lamanya menjadi kesayangan Hollywood, rancangan yang kita semua tonton, penghibur terbaik. Tetapi semakin Anda kembali melihat kandungan itu, semakin Anda sedar ia sangat-sangat menyeramkan. Sekarang, saya bukanlah seorang yang percaya teori konspirasi. Tetapi hakikatnya, Ellen DeGeneres sekarang sedang menderita sejenis penyakit pelik yang dipanggil kuru, yang sebenarnya dikaitkan dengan kanibalisme. Dan sekali lagi, ini semua hanyalah dakwaan. Tetapi maksud saya, lihatlah dia. Ya Tuhan, beginilah rupa Ellen DeGeneres sekarang. Sungguh kejatuhan yang sangat teruk dari dunia kemasyhuran. Dia melarikan diri dari Amerika Syarikat untuk melarikan diri daripada Donald Trump dan muncul di UK secara kebetulan, di mana orang hanya menghadapi masalah jika bersuara menentang Islamisasi, tetapi tidak benar-benar terhadap pedofil. Dan semua ini berlaku pada masa yang sama apabila semua fail Epstein didedahkan, di mana dia, sekali lagi, kononnya, dikaitkan dengan memakan kanak-kanak. Perkara pelik, memang pelik. Tapi saya nak tunjukkan klip ini dari beberapa tahun lepas sebab anda pasti akan rasa pelik macam mana kita tak pernah sedar yang Ellen memang sangat pelik. Selamat datang ke Pushback. Saya Mira K, host anda. Pastikan anda tekan butang langgan, tekan suka pada video ini dan lakukan apa yang perlu anda buat. Anda faham maksud saya kan? Selamat datang. Anda kini sebahagian daripada gerakan ini. Kami gembira anda bersama kami di sini. Di depan mata kita, setiap masa. Mereka tunjukkan kepada kita setiap masa. Saya mula melihat sejak umur 6 tahun, kadang-kadang lebih awal. Disebabkan mata saya yang terlatih, saya boleh nampak potensi. Ambil contoh gadis itu. Awak mungkin fikir tiada peluang. Saya melihatnya dengan cara yang berbeza. Jenis penyendiri. Orang lain bencikan dia. Tabiat makan yang pelik. Sangat mudi. Pada dasarnya, semua tanda luaran seorang bakal supermodel. Tabiat makan pelik pada seorang kanak-kanak. Sempurna. Budak itu nampak seperti dia berpotensi mengalami anoreksia. Mari kita bentuk dia untuk masuk ke dalam industri yang akan membuatnya sangat sakit secara fizikal tetapi meraihkan tubuh badannya. Sekarang tugas saya untuk memupuk sifat-sifat itu. Dan mungkin kita ada calon pemenang. Macam mana awak di sekolah? Awak suka tak? Bagus. Macam mana dengan grade? Tepat sekali. Tiada siapa. Macam mana dengan budak-budak lain? Mereka fikir awak pelik ke? Yeah, they think I'm a witch with evil powers. Bagus, itu memang bagus. Ingat satu perkara. Berbeza tak bermaksud awak seorang ahli sihir. Ia hanya bermaksud awak mungkin akan jadi salah seorang model dengan bayaran tertinggi di dunia. Yeah, whatever. I don't care about anything. Bagus adik. Baiklah, mari kita ulang semula nama-nama tadi. Awak kata awak suka India tapi awak tak suka bidek. Ya Umi, ia tandas Perancis. Fikirkanlah, awak merokok, lebih lapar. Tidak. Bukan macam itu. Saya mahu letakkan rasa lapar pada makanan, seperti kelaparan yang erotik. Sekarang, ya Allah, dengar itu. Dengar itu. Seperti lelaki seksi, seperti saya dipenuhi tenaga seksual dan saya boleh mengawal awak dengan satu pandangan penuh nafsu. Lebih baik sekarang. Sekali lagi. Sangat lucu. Dia buat lawak tentang betapa teruknya jadi seorang model. Kelakar betul dan penonton pun ketawa. Tapi dalam dunia mana yang normal untuk cipta kandungan yang mengobjekkan kanak-kanak kecil untuk bercakap dengan seorang kanak-kanak tentang tenaga seksual? Sekali lagi, bila ia untuk skrin, bila ia untuk Hollywood, semuanya jadi okey. Siapa peduli? Mungkin kita peduli. Mungkin kita rasa kanak-kanak patut dilindungi. Tapi inilah sebenarnya yang berlaku dengan Hollywood. Mereka rasa mereka boleh saja melampaui batas, terus melampaui batas, terus melampaui batas, buat apa saja yang mereka fikir betul. Dan sebab mereka bintang di skrin, mereka boleh terlepas begitu saja. Ironinya, sudah tentu, ini bukanlah seperti apa yang kita bayangkan tentang selebriti Hollywood yang cantik.
Dan sekali lagi, seluruh kepura-puraan Hollywood itu sebenarnya hanyalah satu kepura-puraan. Tapi mereka menyebarkan retorik yang sangat berbahaya. Dan untuk mereka yang tak tahu, Anda sangat bertuah. Ini Rosie O'Donnell. Mereka rasa mereka boleh menyerang kanak-kanak dan membuat komen seksual. Itu dianggap okey. Mereka boleh menyerang ahli politik dan bersikap sangat tidak waras serta mengerikan mengenainya. Namun, entah kenapa, kita hanya menerima perkara ini sebagai sesuatu yang normal. Ia sebenarnya tidak normal. Dan dia semakin gila setiap hari, Donald Trump. Setiap hari. Dia mengumumkan semalam dalam satu ucapan bahawa saya sebut perkataan dumb, saya guna perkataan dumb, dan dumb ada huruf B di dalamnya. Ramai orang tak tahu itu. Ramai orang tak tahu itu kalau mereka berumur 7 tahun. Saya memang tak tahan dengan hakikat bahawa ada selebriti yang fikir mereka boleh terlepas daripada apa-apa. Namun begitu, semakin ramai orang sedar apa yang sedang berlaku dan mereka mengkritik Ellen DeGeneres setiap hari. Baiklah, mari kita baca ini. Dia datang untuk siaran ulangan anak-anak kamu. Pulau itu telah bersuara. Lelaki miskin, marilah ke ruangan komen. Ketat. Kami tahu, Ellen. Kami semua tahu. Kemana kamu pergi, Ellen? Dalam ketenangannya. Baiklah, kanibal. Wah, dunia sudah sedar. Saya pasti kamu rindu pizza, kan? Kami nampak kamu. Biar saya teka. Scarlett Johansson tak dijemput, kan? Kamu makan dia juga ke? Ellen, tunggu sebentar. Bahagian FO dalam rancangan akan datang kepada kamu. Tapi kami semua tahu kenapa dia pindahkan kamu semua dalam senarai itu. Kenapa dia diklonkan ke ruangan komen beberapa ketika dulu? Tunggu sampai Ellen tahu yang Riri adalah perkataan yang tak elok. Kamu ada pesan pizza untuk digabungkan dengan ucapan hari jadi ke? Patutlah Ellen lari. Dia dah tahu apa yang bakal berlaku. Harap mereka buat alih suara untuk Dory. Apa ada dalam menu bayi? Mungkin ada stew bayi. Saya rasa di mana awak pembunuh? Awak terlalu berani untuk terus memuat naik perkara-perkara. Jangan makan dia. Kesian Twitch. Di mana Twitch? Bila kita perlukan dia? Bukankah Els dan Lin selebriti? Pizza parties sebenarnya adalah satu eufemisme yang merujuk kembali kepada beberapa perkara berkaitan Epstein. Tapi sekali lagi, ini memang pelik dan sekarang dia memuat naik kandungan ini untuk cuba menjadikan dirinya relevan bersama dia dan Cotswolds. Yang memang sangat pelik. Tapi mari kita bincangkan lebih lanjut tentang ini. Ricky Gervais duduk di belakang pentas dalam rancangan Graham Norton membincangkan malam dia menghentam Golden Globes. Tiada jenaka, tiada tapisan, hanya kebenaran tanpa berselindung. Dia bukan sahaja melemparkan napalm ke atas Hollywood malam itu, dia membongkar perjanjian kotor industri hiburan dengan Jeffrey Epstein. Jenayah keji yang mereka kongsi, keruntuhan moral, darah di tangan mereka. Tetapi inilah yang diakui oleh Gervais di hadapan kamera. Dia hanya menyentuh permukaan sahaja. Dia sebenarnya boleh pergi jauh-jauh lebih dalam lagi. Bintang-bintang yang paling gelisah di tempat duduk mereka. Tom Hanks, Lee Hanks, Leonardo DiCaprio. Gervais berkata, reaksi mereka bukanlah satu kebetulan. Mereka mempunyai paling banyak perkara untuk disembunyikan. Jika anda fikir anda tahu sejauh mana penyakit ini menular, fikir semula. Di Hollywood, tak ada titik bawah. Lingkaran neraka itu tidak berpenghujung. Sebaik sahaja seorang bintang merasai yang terlarang, nafsu yang lebih gelap dan keji sentiasa menanti. Lebih terpesong, lebih jahat, lebih rakus. Kami ada rakaman itu. Kami ada kata-kata terus dari mulut Gervais sendiri. Jika anda fikir, dia jelas sekali tidak membunuh diri, sama seperti Jeffrey Epstein. Diam, aku tahu dia kawan kau, tapi aku tak peduli. Kau kena datang sendiri ke sini dan naik kapal terbang sendiri, kan? Jadi, kalau kau menang anugerah malam ini, jangan guna ia sebagai platform untuk berucap politik, ya? Kau tak layak nak ceramah pada orang ramai tentang apa-apa pun. Kau tak tahu apa-apa tentang dunia sebenar. Kebanyakan kau habiskan masa di sekolah lebih singkat daripada Greta Thunberg. Jadi, kalau kau menang, kan? Naik ke atas, terima anugerah kecil kau. Ucap terima kasih pada ejen kau dan Tuhan kau. Kemudian, turun, okey?
Kita ada rakaman mengejutkan selepas ini di mana Gervais dedahkan, okey, menjadikan Oscar seperti parti makan malam di mana semua orang dijemput dengan hidangan makan malam. Apa pendapat awak? Cuba teka, pizza dah sampai. Hello, marilah turun. Sos tomato, kita ada keju, kita ada pelbagai jenis. Siapa lapar? Brad, Angie? Ya. Okey. Macam mana nak cari satu? Keju. Itu keju. Terdapat lebih daripada 900 rujukan kepada pizza dalam fail Epstein. Selepas Pizzagate meletup pada tahun 2016 dan membongkar penyamaran mereka, mereka berhenti menggunakan kata kod itu. Kebetulan? Tak mungkin. Namun, di hadapan kamera di anugerah Oscar, Ellen kelihatan tersenyum sambil menawarkan pizza keju kepada nama-nama terbesar di Hollywood. Dan menurut apa yang tersembunyi dalam fail-fail itu, Ellen DeGeneres didedahkan sebagai cannibal paling prolific di Hollywood. Tetapi kannibalisme bukan satu-satunya kebejahatan yang didedahkan pada tahun 2026. Menurut Gervais, necrophilia telah menjadi obsesi pelik terbaru yang melanda golongan elit Hollywood. Tidak hairanlah dia tidak dapat menahan diri daripada merenung tepat ke mata raksasa-raksasa ini dan menanggalkan topeng mereka secara langsung di televisyen. Kali pertama saya melakukannya, kira-kira 10 tahun lalu, media, terutamanya media industri di Amerika, bertanya bagaimana dia boleh berkata perkara-perkara mengerikan ini kepada orang-orang paling cantik. Kamu tahu. Dan kemudian pada kali kelima, mereka mula berkata, bagus, bagi saja pada mereka. Kami dah bosan dengan selebriti. Kita ada Yah, itulah dia. Itulah dia di situ. Adakah Ellen DeGeneres seorang kanibal? Saya tak tahu. Adakah dia makan, memberi? Adakah dia ada dalam fail Epstein? Saya sebenarnya tak tahu. Sejujurnya, saya memang tak kisah. Tapi saya kisah tentang hakikat bahawa orang-orang ini diletakkan pada standard yang sangat tinggi. Dan kerana kita terlalu taksub dengan mereka, tiada siapa antara kita yang perasan betapa teruknya tingkah laku mereka. Mungkin kita sudah belajar daripada kesilapan. Terima kasih atas perhatian anda terhadap perkara ini.